khatam Al-Quran, insya-Allah. Pada malam ni adalah siri yang ke-101. Kita untuk khatam Al-Quran kita ada 302 siri. Jadi kita alhamdulillah baru 1/3 daripada Al-Quran yang kita akan baca. Jadi kita ada lagi 2/3 akan melibatkan lebih kurang 200. Satu malam lagi insya-Allah akan kita teruskan program ni. Jadi oleh sebab itu saya mengalu-alukan kehadiran tuan-tuan dan puan-puan secara istiqamah untuk meneruskan program. Di mana seperti mana biasa setiap malam kita akan baca dua muka surah Al-Quran bersama-sama dengan tetamu ataupun khalifah kita insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, seperti mana saya maklumkan kemarin, tetamu kita pada malam ni adalah Al-Fadil Dr. Muhammad Imaduddin bin Johar. Dr. Imaduddin bin Johar dah pun ada bersama-sama kita dalam Google Meet ni. Tuan-tuan boleh tengok dekat skrin ada kita mengalu-alukan kehadiran Ustaz dan mengucapkan ribuan terima kasih kerana sudi untuk bersama-sama kami, khususnya untuk menjadi khalifah serta menyampaikan ilmu kepada kami insya-Allah pada malam ni. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, oleh kerana Ustaz pun ada, tuan-tuan pun ada, jadi rasanya kita boleh mulakan program sementara menantikan lagi penyertaan kawan-kawan yang lain supaya kita kena tepat masa untuk kita teruskan program ni. Jadi bagi memulakan program kita pada malam ni, seperti biasa, marilah kita sama-sama buka dengan membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, seperti mana biasa program kita ada 3 segmen. Segmen yang pertama kita akan membaca Al-Quran bersama-sama dengan khalifah kita, iaitu tetamu jemputan kita, di mana seperti mana yang saya sebutkan tadi, tetamu kita pada malam ni adalah Al-Fadil Dr. Muhammad Imaduddin Johar. InsyaAllah kita akan baca mengikut bacaan guru khalifah kita, di mana kaedah yang kita gunakan adalah kaedah seperti mana bacaan Yasin, majlis bacaan Yasin, di mana khalifah akan membaca dan kita akan dengar dan ikut di rumah masing-masing secara maya. Kemudian apabila selesai saja Ustaz membacakan Al-Quran, jadi kita minta khalifah kita meneruskan. Selesai saja baca Al-Quran, minta Dr. Muhammad Imaduddin teruskan dengan tazkirah, di mana kita akan dengar tazkirah doktor dalam slot ataupun segmen Kulten, kuliah pukul 10, jam 10. InsyaAllah. Jadi selesai saja tazkirah disampaikan oleh doktor nanti, saya akan buka majlis kepada interaksi, di mana akan menjemput ahli jemaah yang ada untuk bersembang dengan tetamu kita insyaAllah. Tetapi terhad kepada beberapa orang mengikut kesesuaian masa yang ada insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, rasanya semua tuan-tuan dah bersedia. Tuan-tuan mungkin dah ada Al-Quran bersama. Jadi pada malam ni insya-Allah kita akan teruskan lagi membaca surah At-Taubah, iaitu muka surat 203 dan juga 204. Muka surat 203 dan 204. Ayat yang ke-100 sampai 111. Ayat ke-100 sampai 111. InsyaAllah kita akan baca mengikut bacaan khalifah kita pada malam ni. Jadi tanpa melengahkan masa lagi, saya dengan segala hormatnya mempersilakan Al-Fadil Dr. Muhammad Imaduddin Johar untuk meneruskan program. Silakan Dr. Assalamualaikum. Just nak confirm yang ayat ke-100 betul? Ayat 100 sampai 111.
Muka surat 203 dan 204. Okay, Afwan, saya minta maaf juga sebab saya ada batuk sikit. So, suara sok-sok basah kot. والسابقون الأولون المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. Dr. Imad tak dengar lah. Ada line, ada apa, line tak apa baik ke apa. Tak dengar Dr. Imad. Boleh dengar suara saya? Tak dengar. Ni baru dengar balik. Tak dengar. Baru dengar balik. Tadi tak dengar, baru baca. Tadi tak dengar. Sekarang ni baru dengar balik. Tu pun hilang balik. Dia hilang gambar apa, video. Video pun hilang. Okay, Ustaz, mungkin line tak apa cantik kot. Sekejap. Sekejap, pergi cari tempat yang ada line sikit. Afwan. Baik. Dekat sini clear ke? Rasanya dengar. Okey, cuba cakap ni. Dengar. Tapi gambar tak keluar juga. Apa video gambar muka tak keluar kat skrin. Okey. Jadi okey ke? Seorang dengar tapi video tak. Okey. Ada dah. Okey, ada dah ya. Ya. Okey. Tadi kat mana tadi? Baru ayat pertama tak habis tadi dah hilang. Dah start balik daripada ayat 100 tadi. Boleh. Afwan. Maafkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلقوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم.
خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم الله سميع عليم ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم صدق الله العظيم. Kembali pada cikgu dulu kan? Boleh teruskan dengan Kulten, insyaAllah. Tazkirah boleh. Okey. Sekejap jom cari internet. Minta maaf semua orang. Suara saya dah clear dah, no? Alhamdulillah dapat dengar. Alhamdulillah. Okey. Dekat sini internet okey sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah mempertemukan kita. Kali pertama saya bertemu dengan tuan-tuan semua. Sebenarnya rumah saya dekat je dengan tuan-tuan ni. Rumah ayah dekat Jawi Indah je. Dia Cikgu Noh. Okey. Jadi Alhamdulillah diberikan rezeki untuk bertemu tuan-tuan semua pada hari ini. Saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada AJK Surau, Qariah Surau Jawi Jaya, Cikgu Rahim. Beliau merupakan guru saya di SMKA Nombor Tebal dulu. Sekarang ni dah tukar nama pada Syekh Abdullah Fahim. Betul ya, Cikgu Rahim? Okey. So, terima kasih juga kepada semua ahli qariah yang hadir pada malam ini. InsyaAllah sedikit sharing ilmu seperti yang Cikgu Rahim sebut pada awal tadi, Ustaz, Masya Allah. Saya tak layak lah saya dipanggil Ustaz kot. Tapi doktor tu insyaAllah lah. No. Memang saya bertugas sebagai seorang doktor perubatan lah. Sekarang ni saya bertugas di pintu masuk antarabangsa Pulau Pinang dan juga di airport dan juga di pelabuhan insyaAllah sebagai doktor in charge di tempat tersebut. Jadi sedikit kita, sebab saya sebagai seorang doktor, saya rasa kelayakan saya ni lebih bicara banyak pada kesihatan kot. Kalau kat part kesihatan saya yakin sikit lah kalau nak suruh cakap tentang usul fiqh, fiqh sabit dan sebagainya. Walaupun saya baca buku-buku tersebut, tapi saya tak berani lah nak hurai pada tuan-tuan semua. Tak takut meleweng pula nanti. Tapi kalau kesihatan insyaAllah di jalan yang benar. Okay. So, sedikit kita bincang tentang isu kesihatan sebab saya melihat bila kita masuk fasa pandemik, terlalu banyak masa kita di rumah kan, di kuarantin selama dekat rumah, tak boleh nak keluar, nak pergi senam tak boleh, nak pergi jalan-jalan tak boleh kan. So dia jadi macam sepatutnya perkataan bina badan tu kita nak cakap tentang orang yang sihat, tapi kita bina perut dekat rumah masing-masing tu yang kita risau tu kan. So semua BMI, berat badan semua pakai donat kan. Donat bukan sebab naik otak badan, tapi naik lemak banyak. So insyaAllah pada hari ini kita kongsi sikit sebanyak sebab saya merasakan sebuah topik yang penting. Kalau kita tengok dekat ulama dunia pun, even macam Syekh Mustimeng dan sebagainya pun banyak bicara tentang isu-isu kesihatan macam ni. Syekh Yusuf Al-Qadawi dan sebagainya. Mereka juga sangat mementingkan kesihatan fizikal. Apatah lagi kalau kita sebut tentang Rasulullah SAW. Beliau ni lagi hebatlah menjaga kesihatan dia. Sebab itulah beliau berjaya memimpin umat Islam ke satu puncak di mana banyaknya peperangan yang dimenangi kan. Kemudian banyaknya orang-orang Islam yang berjaya yang dibuild menjadi lebih hebat. Terutama orang-orang yang muda dia. Even orang-orang yang tua yang berumur 50-60 pun masih mampu untuk pergi berperang sebab mereka masih sihat. So kalau kita sekarang ni kalau umur 60 tahun so pergi perang semua pakai rumah kot no? Kan? Tapi masa zaman Rasulullah tu orang muda yang orang-orang tua yang dah 50-60 pun masih pergi berperang sebab physically mereka masih muda, masih kuat. Jadi kita pun nak macam itulah insyaAllah. Kalau kita tengok dari segi 10 muasafat tarbiyah yang pernah disebut oleh Imam Hassan Al-Banna, salah satu daripada muasafat tarbiyah dia adalah qawil jismi, iaitu kekuatan tubuh badan. Sebab dia sebut tentang akidah yang salim, kan, ibadah yang betul dan sebagainya. Dan salah satu yang penting dia sebut tentang muasafat tarbiyah ni, salah satunya adalah qawil jismi, dan kekuatan tubuh badan, kekuatan fizikal, kekuatan mental dan sebagainya. Dalam hadis riwayat Muslim, kan, Rasulullah bersabda orang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dikasihi Allah daripada mukmin yang lemah.
Tetapi kedua-duanya itu baik. Dan utamakanlah terhadap perkara yang menjamin kemanfaatanmu dan sentiasalah bermohon pertolongan Allah tanpa rasa lemah semangat. Jadi ahli Quran yang saya hormati, tuan-tuan dan puan-puan, kan, perkataan qawi yang digunakan dalam hadis ni, dia maksud dia umum. Dia boleh jadi harta yang banyak yang bermanfaat. Dia boleh jadi kan ilmu yang banyak dan bermanfaat. Dan dia boleh jadi kesihatan yang baik dan yang memberikan manfaat. Sebab kesihatan itu bukan untuk diri kita saja, tuan-tuan. Apabila kita nak menyampaikan dakwah, bukan saja kepada diri kita, tapi kita nak sampaikan dakwah kepada keluarga kita, pada masyarakat kita, even kepada pemimpin di negara kita, kan, kita perlu sihat. Jadi hadis ni, pada hari ni saya nak menjelaskan banyak sikit tentang kesihatan. Okey. Kalau kita tengok dalam hadis, saya rasa dalam salah satu hadis yang saya paling suka sebut lah. And even daripada sekolah SMK Ilmu Tebal adalah hadis ni yang saya paling hafal. Sebab masa tu yang sebut kat saya hadis ni Ustaz Rijal. Ustaz Rijal bin Yahya. Semua kenal kot Ustaz Rijal bin. Dia menyebut tentang hadis ni pada saya. Sampai sekarang saya ingat daripada hadis Bukhari. Dan ni'matani ma'bunun fihi makasirun minan nas and as-sihah wal faragh. Dua nikmat dan yang sering manusia lalai, yang sering manusia lupa, yang sering manusia alpa, dia take for granted. Bahasa Inggeris dia macam tu kan. Dia macam sebab benda tu dapat free, so macam dapat orang panggil apa? Dapat subsidi lah, dapat subsidi, everything semua subsidi, so semua jadi macam everything for granted. So dia tak kisah pun dengan nikmat tersebut. Kan? Dua tu adalah apa? As-sihah wal faragh. Kesihatan, nikmat sihat dan juga nikmat masa lapang. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati, kan? Alhamdulillah, kan? Banyak di antara kita yang masih sihat. Ya Allah beri nikmat masih sihat, kan, boleh hadir program-program seperti ini. Semua ini. Tapi kan, kalau tuan-tuan tengok pada fasa pandemik, berapa ramai di antara kita yang kena admit hospital. Kan? Yang kena admit hospital, kena admit ke PKRC. Kan? Even ada mungkin saudara-saudara kita yang terdekat, ahli keluarga kita yang terdekat, kawan-kawan kita sendiri yang telah pergi mendahului kita semasa pandemik ni. Saya yakin tuan-tuan masih ada yang macam tu. Kan? Even saya sendiri, saya ada beberapa sahabat yang telah meninggal dunia. Alhamdulillah, keluarga yang dekat dengan saya ni semua selamat lagi lah buat masa ni. Kan? Tapi kita dapat melihat bahawa kan, ketika Allah nak tarik nikmat tu, cepat dia tarik. Kan? Hari ni kita sihat, besok kita dah sakit. Kan? Ketika Allah memberikan kita contohnya deria mata. Dulu kalau kami belajar deria mata ni, tuan-tuan, kan, dia ada satu fasa tu kita kena belajar untuk deria saja ambil masa 3 bulan. Dan lepas tu untuk praktikal kita akan ambil masa 3 minggu sampai sebulan. Kan? Untuk praktikal mata di klinik dan juga hospital. Itu dia akan ambil masa sikit untuk kita belajar. Ini kenaan dengan mata saja. Sampai dekat 2 minggu ke 1 bulan. Kena belajar untuk praktikal dia. Jadi tuan-tuan, sepatutnya apabila Allah bagi deria mata kepada kita ni, kita jadikan deria mata ni bagi manfaat untuk kita melihat benda-benda yang baik. Untuk contoh kita membaca buku. Banyak orang yang menghabiskan waktu dia dengan melihat WhatsApp, melihat phone, melihat Facebook dan sebagainya. Tapi dia kurang melihat Al-Quran contohnya. Ataupun baca buku-buku yang bermanfaat. Sedangkan umat ini perlu orang-orang yang hebat, yang mampu menjadi pemikir pada bangsa ini. Tapi yang ni kita kurang sekarang ni, tuan-tuan. Di mana deria ni digunakan untuk melihat perkara-perkara yang tidak baik. Perkara yang dilarang oleh Allah. Sedangkan kita tahu satu masa Allah akan tarik nikmat mata ni. Apa lama kita boleh hidup, tuan-tuan? Jangan sampai kita melihat benda yang tak baik, benda yang buruk pada masa tu Allah tarik nikmat kehidupan tu daripada kita. Dan kita ended dekat mana? Na'udzubillah min zalik. Jadi bila bercakap tentang deria mata, dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 179, Allah berfirman, walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins.
lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum azanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Dan sesungguhnya kami jadikan untuk neraka Jahannam itu banyak daripada jin dan manusia yang dia ada hati. Dia ada hati, tapi dia tidak mahu memahami ayat-ayat Allah. Orang yang ada hati tapi dia tak faham ayat Allah. Siapa mereka ni? Inilah golongan jahil. Kalau kata jahil dalam bahasa Arab ni, kan, dalam erti bahasa dia, jahil adalah orang-orang yang Allah, yang pintu dia tertutup. Jadi of course dari segi bahasa Arab sendiri, kan, orang yang Allah tutup pintu hati dia daripada memahami kebenaran. Nanti kalau kita tengok orang Arab, bukanlah mereka orang yang tidak pandai. Mereka adalah orang yang hebat bersajak dan sebagainya. Tetapi Allah tutup hati mereka daripada mendengar seruan Rasulullah SAW pada masa itu. Mereka yang punya mata, ni mata yang Allah bagi yang boleh tengok ni, kan? Tapi dia tak nak tengok kesiaan Allah. Kan, tuan-tuan dapat tengok persekitaran tuan-tuan. Tuan-tuan dapat tengok kilat. Tuan-tuan dapat tengok awan. Tuan-tuan dapat tengok diri sendiri. Kan? Dekat situ saja, kan? Betul, banyak nikmat yang Allah bagi. Kan? Kemudian orang yang Allah bagi telinga pendengaran tetapi tidak mahu mendengar ajaran dan juga nasihat. Banyak daripada kita, kan, bila jadi manusia ni, dia one point yang paling penting yang saya nampak kebanyakan ni adalah susah nak tiba nasihat. Kan? Susah nasihat. Mungkin one part ego dan sebagainya lah. Kan? Tapi ingatlah tuan-tuan, bahawa mereka ni, kan, one of yang akan masuk neraka Jahannam di mana mereka tak nak dengar nasihat. Banyak nasihat yang baik tak mahu dengar, kan. Mereka memilih untuk kekal dengan ego mereka, kekal dengan perangai mereka, dan menjadi orang-orang yang lalai. Dan mereka ini, Allah letak mereka ni macam binatang ternak, macam lembu dan sebagainya. Tapi lembu tu okey lagi. Allah letak bahawa mereka lagi teruk lagi daripada binatang ternak. Mereka lebih sesat lagi. Dan mereka itulah orang-orang yang lalai. Tuan-tuan, kan, sekarang ni Allah masih memberikan tangan kepada tuan-tuan untuk buat kerja dan sebagainya. Kan? Allah masih memberikan keizinan untuk tuan-tuan. Tangan tu masih boleh pergi buat kerja, pergi membeli barang dan sebagainya. Kan? Kemudian Allah masih memberikan kaki kepada tuan-tuan untuk berjalan. Berapa banyak daripada kita yang Allah tarik nikmat tangan dan kaki tu. Sekarang ni lumpuh, tak boleh berjalan. Ketika Allah bagi nikmat, kan, tuan-tuan, kita punya tulang belakang masih sihat, kita masih boleh sujud, kita masih boleh rukuk, kita boleh masih tahiyat akhir dan sebagainya. Tapi tuan-tuan dapat lihat berapa banyak di antara kita sekarang ni ditarik nikmat tersebut. Yang tak mampu nak sujud, tak mampu nak rukuk. Sekarang ni tak mampu nak solat dengan baik, tak mampu nak solat dengan sempurna. Dan ketika itu Allah datang ujian tersebut. Tapi takkanlah kita tunggu sampai Allah uji kita baru kita nak sedar. Jadi kita perlulah melihat pada diri kita sendiri, kan, bahawa, kan, kita boleh saja ditarik nikmat tersebut bila-bila masa saja. Hari ini kita sihat, esok kita sakit. Hari ini kita boleh berlari, esok kita hanya boleh duduk. Kan? Hari ini kita masih boleh bersembang dengan keluarga kita, esok mungkin kita dah kena admit ke hospital sebab tak sihat, kena heart attack, dan mungkin saja kita akan pergi meninggalkan dunia yang fana ini selama-lamanya. Subhanallah, alhamdulillah kalau kata kita mati dalam keadaan yang baik. Di mana kita memaksimumkan kebaikan-kebaikan yang ada yang Allah bagi daripada tubuh kita yang sihat sekarang ni. Tapi alangkah buruknya, kan, jika di saat akhir kita nak meninggal dunia, kan, kita menggunakan deria yang Allah berikan, kan, daripada tangan dan sebagainya, kan, dan kita berakhir dengan kemaksiatan. Jadi dan yang seterusnya adalah kenaan tentang masa lapang. Jadi alhamdulillah saya bersyukur tuan-tuan pada malam ini mampu hadir, kan, kita punya majlis ilmu, kan, dan Nabi berkata, kan,
setiap majlis ilmu tu insya-Allah kan malaikat akan hadir. Kan? Malaikat akan hadir untuk memberikan rahmat dan berkat dia kepada orang-orang yang hadir. Dan saya mendoakan tuan-tuan semua kan didoakan oleh malaikat kan dengan kebaikan dan semoga dia dicatat kan, amalan tuan-tuan pada malam ini termasuklah amalan saya sendiri kan, dan saya doakan bahawa ia akan menjadi kebaikan kepada kita bersama insya-Allah. Jadi untuk tuan-tuan pada malam ini mungkin kita saya tengok pada kesihatan ni kita bagi tips sikit. Macam mana nanti nak sihat, sebab saya bila saya bagi bukan ceramah, bagi macam bentuk tazkirah macam ni, saya suka benda-benda yang praktikal yang tuan-tuan boleh buat. Sebab kalau kata saya bercakap tentang teori semuanya kan, tuan-tuan pun akan ngantuk, akan tidur dan saya rasa dia akan jadi kurang bermanfaat sebab benda tu tak boleh praktis. Okey. Tips yang pertama tentang kesihatan ni kukuk siapa nak catat. Yang pertama adalah rezeki. Nak sihat ni macam mana cara dia? Sebab ini tips ni saya ambil bukan saja tips ni berdasarkan sains sekarang ni, tapi saya ambil tips kesihatan berdasarkan macam mana Rasulullah praktis. Macam mana sahabat-sahabat pada zaman Rasulullah SAW praktis. Okey? Dan macam mana sains membuktikan kan amalan-amalan Rasulullah sahabat ni adalah benar pada masa tu. Dan sekarang ni kita buat kajian kan, yang setiap hari kita buat kajian sains dan membuktikan bahawa apa yang dibuat oleh Rasulullah pada masa zaman dia adalah benar. Sebab masa zaman Rasulullah dulu tak ada mikroskop kan, tak ada macam nak cek darah, macam nak cek gula dan sebagainya. Dan sekarang ni dah ada semua tu, modaliti tu dah ada. So kita gunakan modaliti tu untuk buktikan bahawa kan memanglah Al-Quran tu benar, tapi kita nak menguatkan, kita nak meyakinkan lagi hati kita tentang kebenaran tu kan. So datanglah sains dengan ilmu pengetahuan kan, menjadikan bahawa Al-Quran tu memang betul-betul benar kan. Kalau kata kita nak go through tentang Al-Quran sebagainya, of course dia akan menjadi satu ceramah yang makan 1 bulan nak bentang tentang apa kebenaran Al-Quran tu kan. Kita kena buat satu slot yang berbeza. Tapi secara basic mungkin saya boleh jelaskan kepada tuan-tuan. Dan salah satu hadis yang famous, Rasulullah mengatakan tentang kalau kamu nak makan tu kan, 1/3 perut kamu tu adalah makanan, 1/3 tu air, 1/3 udara kan. Kalau kata orang macam saya sebagai doktor, saya selalu bercakap tentang evidence based. Saya dengar Rasulullah cakap tu satu part, tapi saya nak tahu adakah betul hadis ni kan. So saya akan rujuk kan pada sama ada dalam bentuk Bukhari Muslim ataupun tengok sunan dia lah. So hadis ni datang daripada riwayat Miqdam bin Ma'di Qarib, di mana dia mendengar Rasulullah bersabda, tidak ada kantung yang lebih buruk yang diisi oleh Bani Adam selain perutnya sendiri. Cukuplah baginya berapa suapan untuk menegakkan tulang punggungnya. Jika terpaksa, maka 1/3 untuk makanan, 1/3 untuk minuman dan 1/3 untuk bernafas. Hadis riwayat Tirmizi. Okey, actually dia hampir tepat. Sebab apa? Kalau kita tengok, kalau tuan-tuan tengok, tips yang sekarang ni dibawa oleh kita punya government, even seluruh dunia, macam WHO dan sebagainya, mereka menggalakkan yang nama dia tips pinggan sihat untuk makan kan. Kalau saya nak kira one by one tuan-tuan punya cara nak makan sebagainya tu, kita buat sesi lain lah. Okey, macam mana nak kira kalori, macam mana nak kira karbohidrat, macam nak kira protein, macam mana nak kira tuan-tuan punya BMI kan, basal metabolic rate dan sebagainya. Yang tu ada satu sesi lain kan, sebab dia lebih complicated. Tapi kita pakai basic kan. So tips makanan sihat Malaysia ni kan, dia pakai 1/4 protein. 1/4 protein. Maksud protein ni tentang apa? Macam ayam, macam ikan, macam daging, telur dan sebagainya, yang tu adalah protein. So kalau tuan-tuan ambil pinggan tu, belah buat suku-suku. Buat 1/4 tu. Belah dia, senang sikit nak faham. Okey, 1/4 daripada 1/4 tu tuan-tuan letak protein. So ayam tu besar tu je. Kalau boleh ambil pula ayam tu ayam bahagian dada. Jangan ambil ayam bahagian paha dan sebagainya, sebab kulit dia banyak. Ambil bahagian yang kurang kulit. Ada kurang dah lemak dia.
Okey, lepas tu seperempat lagi tuan-tuan ambil karbohidrat. Karbohidrat tu apa tuan-tuan? Macam nasi, macam roti dan sebagainya. Yang tu seperempat. Sekarang ni kalau kata kat Malaysia ni, nasi tu satu. Bukan seperempat, dia satu nasi tu, lepas tu dia tambah lok-lok lagi kat atas tu kan. Lok pun dah setengah dah. So jadilah pinggan tu pinggan tak sihat lah, macam tu. So nasi tu seperempat. Actually benda ni memang saya pun praktis juga kat rumah saya ni. Tapi alhamdulillah dia memang beri bantuan di mana saya maintain saya punya berat. So kalau kata nak kurangkan berat tu, saya kena kurangkan dia certain punya makanan lah. Okey, kemudian setengah daripada dia, setengah tu adalah buah-buah dan sayur-sayur. Buah-buah dengan sayur-sayuran tu setengah daripada dia. Dan ni saya tengok terutama kanak-kanak, yang ni masalah dia. Buah-buah tak makan, sayur pun tak makan, tambah sayur lah. Tanya saya, baru ni kita orang buat program protein. Protein ni adalah program yang melihat kepada perkembangan pendidikan anak-anak B40 yang bawah 40, maksudnya orang-orang yang tak mampu lah, orang yang miskin. Kita orang buat program ni seluruh Pulau Pinang. Okey, di mana majoriti pada mereka memang makan dia nasi ni setengah ataupun satu pinggan nasi. Protein banyak, protein setengah, buah dengan sayur tak ada. Jadi golongan B40. Tapi memang kita kesian lah sebab memang golongan B40 ni nak beli buah dengan sayur ni tak murah. Sayur mungkin murah, buah tu mahal sikit. Tapi untuk kita capai makanan sihat ni kena macam tu lah. Nak buat macam mana. Dan air tadi mampu pula air nak minum air gula mana-mana ni kan. So minum air kurang gula, susu dengan air masak susah sikit. Tapi cuba praktiskan. Contohnya kalau beli air, terutama teh tarik kurang manis. Tapi kalau saya tengok terutama orang India dengan Melayu ni, teh tarik kasih manis, betul-betul manis. Kan? Tak pun kalau kata teh tarik tu manis kasih potong kaki. Potong kaki subuh nanti. Okey, masalah juga lah itu, tapi tak apa lah nak macam mana kan. Macam tu lah. Tapi Chinese dia okey sikit. Chinese ni biasanya kalau dia minta teh tarik, dia akan minta kurang manis. Yang tu lain, saya tengok budaya tu lain sikit. India Melayu ni dia suka yang potong kaki. Okey. So yang tu adalah salah satu tips yang pertama lah tentang makanan. Walaupun masih banyak lagi, nanti kita akan bincang kalau kata saya ada diizinkan untuk beri slot seterusnya. Okey, yang kedua adalah kita makan secara perlahan. Sebab apa kita makan secara perlahan? Kadang-kadang kita kata kalau orang makan laju ni gelojoh lah. Sebetul kat satu point. Point dia memang makan laju tu gelojoh lah, nampak dia kan? Tapi kita makan pelan, kita memberikan masa untuk perut kita kan hadam benda tu dulu, digest. Sebab kan kadang kita makan laju sangat, kita hanya akan bagi info kalau kita kenyang tu dalam masa 20 minit. So kita dah kenyang, tapi 20 minit kemudian baru dia beritahu. So at least kalau kita pelankan makanan tu, dia akan bagi masa sikit untuk kita kenyang pada masa dia. Kalau kita makan penuh-penuh kan, sedangkan 20 minit tu patut dia bagi info kita dah kenyang, tapi kita continue makan dengan banyak. So itu akan menjadikan kita makan lebih banyak daripada yang sepatutnya lah. Kemudian yang seterusnya, yang ni yang kurang sikit. Tapi saya tengok orang lama macam dekat sini rajin senam kan. Cikgu Rahim saya tengok rajin duk kayu bicycle unicycle je. Tak kayu lagi cikgu. Jadi mungkin saya tengok ada yang rajin jogging dan sebagainya. Kan? Yang ketiga tips dia adalah sukan. Kan? Tapi baru-baru ni kita tengok data daripada KBS, Kementerian Belia dan Sukan. Dekat Malaysia ni terutama bukan cerita pasal tuan-tuan, cerita pasal orang remaja terutamanya. Ni anak-anak tuan-tuan. Mungkin cucu-cucu juga kan. Anak-anak tuan-tuan dengan cucu ni kan. 1 daripada 3 kan tak senam langsung. 1 daripada 3. Maksudnya 30% daripada golongan remaja belia ni kan tak bersenam. Kan? Mungkin salah seorang tu adalah ahli keluarga tuan-tuan. Tak tahu, Allah lah, doa taklah kot. Kan? Kalau kata ada yang tu memang nak kena tengok balik lah. Tapi memang kajian yang paling latest mengatakan bahawa sepertiga daripada rakyat Malaysia yang belia dan remaja tidak bersenam. Tapi mak ayah bersenam tapi anak-anak malas.
Kan banyak masa dia orang main game kat rumah. Kan sekarang ni pula game banyak, ada Mobile Legend lah, ada Dota dan sebagainya. Kan banyak game-game online. Kan semua di hujung jari je. Mak ayah kan datuk pun tak kontrol penggunaan, mereka pun jadi malas. Jadi mungkin sekarang ni masa dia kan untuk tuan-tuan merubah pemikiran anak-anak remaja, cucu sebagainya pada awal ni kan, kurangkan mereka dengan gadget. Gadget ni memang candu tuan-tuan. Kan senang cakap kalau kata bagi rokok dan ganja ni tu satu part lah. Tapi saya tengok phone ni dah jadi macam ganja dah untuk budak-budak sekarang ni. Jadi macam dadah dah. Kan kalau cuba tuan-tuan tarik phone kat bawah, apa jadi? Kan mereka akan berontak, akan pukul mak ayah dia kan, sebab nak minta phone tu balik. Ataupun nak minta iPad ke, nak minta apa ke kan, untuk nak main balik. Dia jadi macam candu macam tu pula. Kan? Jadi memang kena hati-hatilah kena gadget ni. Jadi tuan-tuan, kalau kita tengok sukan, secara umumnya memang sukan ni memang baik. Sebab itulah kita kalau kita tengok sekarang ni, dalam Malaysia sendiri kita ada apa macam book dog contohnya. Book dog ni kesihatan selalu pakai. Dan di mana dia memberi reward kepada siapa-siapa yang sihat. Even kalau kata tuan-tuan ambil insurans sekarang ni, saya bukan wakil insurans lah. Tuan-tuan ambil insurans sekarang ni, mereka pun ada apps kan, di mana dia orang menggalakkan kita untuk hidup sihat dan mereka bagi reward. Saya je nak bagi contoh reward. Ini reward saya dapat. Jam ni jam Fitbit. Jam Fitbit ni harga dia RM500. Tapi sebab saya sihat, mereka tolak kat saya jam ni harga RM20 je. Kalau tak saya bagi disit. Tapi nak cakap kata kalau kata kita nak hidup sihat kan, sekarang ni banyak sumber, banyak source kan yang bagi kita reward. Cuma nak ke tak nak lah. So dah lalang kita buat benda yang sihat tu, dapatlah something kan. Pergi Giant contohnya ataupun pergi Equasave dapat RM10 kupon setiap minggu. Okey lah. Kan duit buta. Ambil lah, saya setiap minggu dapat RM10 sebab apa? Memang setiap minggu saya capai dia punya target dia. Kan 7,500 start per day selama 5 hari berturut-turut. Minggu tu dapat RM10. Macam tu. So dapatlah masuk dalam saya punya tas singgu, nanti saya gunalah untuk beli apa-apa yang patut kan. Tapi kira macam ini adalah peluang dan ruang untuk tuan-tuan even menggalakkan diri sendiri dan juga ahli keluarga kan untuk sama-sama sihat, termasuklah komuniti. Okay, kalau kita tengok dari segi kesihatan ni dia banyak komponen dia. Sama ada tuan-tuan nak berlatih dari segi jantung contohnya, ataupun nak berlatih dari segi otot, nak ketahanan. Ketahanan ni means resistant, kekuatan, keanjalan, kebersih badan. Jadi untuk makluman tuan-tuan, saya pun terlibat dalam gym punya training. Saya ambil gym punya training, personal coaching. Di mana saya dekat rumah saya sendiri, saya buat mini gym. Dalam mini gym tu ada treadmill, ada bench, ada barbell, dumbbell dan sebagainya. Tapi basically saya buat tu dengan niat untuk saya sihat. Terutama dalam fasa pandemik, tak nak keluar mana-mana, so saya buat. Kan? Bukan saya cakap kata semua kena buat, tak. Tapi itu adalah cara di mana saya nak menghadapi pandemik ni. Dan saya panggil personal coach kan, untuk buat sesi gym dengan saya untuk training. Jadi secara tak langsung saya pun belajar something new tentang macam mana cara training. Alhamdulillah lah. Tapi tuan-tuan insya-Allah kalau tak mampu tak apa. Kan pergi jogging, kan pergi jalan, kan ambil nafas di luar, kan pergi berbasikal. Kan, dan buat apa-apa saja aktiviti. Even dalam rumah pun boleh. Kan mak ni pun rajin duk menyapu, duk angkat baju, cuci pinggan sebagainya. Itu pun satu proses kerja yang sihat. Lepas ni kena buat laju-laju sikit sebab kita nak bagi dia punya endurance dia tinggi dengan dia punya stamina dia. So boleh insya-Allah. So kalau kata aktiviti fizikal yang tuan-tuan boleh buat lagi kan. Kalau kata macam saya macam orang muda sikit ni, anak-anak kecil-kecil saya main dengan anak-anak. Kan? Main macam mana? Main lawan-lawan lah. Saya jadi raksasa, dia jadi hero. Kan? Okey, lepas tu kami main lah kerja-kerja kan. So satu part tu saya sihat jugalah. Kan? Tapi kalau kata macam untuk tuan-tuan, mungkin kalau kata berumur sikit, mungkin dah boleh start berkebun. Kalau tuan-tuan tengok dekat Jepun contohnya, orang berkebun tu ada yang sampai umur 90 tahun.
dan mereka berkebun kan selama 3 jam sehari. Orang Jepun Kalau yang umur 60 tahun tu, dia berkebun 8 jam sehari. Umur 60 tahun. Saya pun tak percaya, tapi saya buka dokumentari, saya memang terkejut lah. Umur 60 tahun, 8 jam berkebun. Orang yang 90 tahun, 3 jam duduk kat kebun, buat kerja kebun. Yang paling best ni, yang 90 tahun tu, kebun dia buat apa? Dia pencet pokok. Tuan-tuan 90 tahun, saya tak tahu lah. Saya sendiri, saya tak tahu lah 90 tahun saya boleh pencet pokok ke tak. Ni 90 tahun, dia panjat pokok. Ada orang ambil dokumentari, dia ambil gambar dia, tu panjat pokok 90 tahun. Umur 90 tahun panjat pokok. Masih diberikan kesihatan. Mungkin sebab daripada muda dia dah jaga dalam kesihatan. Jadi, kalau tuan-tuan dapat tengok, Jepun antara negara yang ada punya umur dia untuk yang tua tu memang dekat 1 tahun. Kebanyakan umur-umur dia. Dan mereka antara umur yang paling tua dalam dunia. Okey. Kemudian kalau kita tengok, kebanyakan masa kalau kata tuan-tuan masih bekerja, of course lah, pergi bila sampai kat tempat kerja tu naik tangga lah. Kadang ni malas juga kan. Tapi kalau saya tingkat 9 janganlah naik tangga kan. Jadi, tapi kalau kata tingkat 1, 2, why not naik tangga? Kalau tak ada masalah lutut dan sebagainya, naik tangga. Kan? Kemudian kalau kata nak pergi minum kopi, nak pergi minum kopi dan sebagainya, jalan kaki sikit. Yang parking jauh sikit, jalan kaki. Kan? Lepas tu kalau kata mak-mak ni yang rajin buat kerja rumah, kan buat kerja laju sikit. Buat kerja laju sikit. Baru dia pakai tenaga sikit. Ini dia pakai buat slow. Dia jadi tak pakai tenaga banyak. Buat dia laju sikit, baru ada tenaga sikit. Tapi jangan sampai pecah pinggan dan sebagainya kan. Tapi tak apa kalau mak-mak bagi pecah pinggan tak apa. Jangan bapak-bapak bagi pecah pinggan. Mak marah. Bini marah kalau pecah pinggan. Kena pinggan korel pula, habis lah. Okey, sebab baru je beli kat Siam baru ni kan. Lepas tu tiba pecah pula. Kaki lagi pecah, habis lah hari tu. Kan? Bawa pergi shopping lah dia punya jawab dia. Okey. Tapi kalau kata tak biasa buat macam aktiviti senam dan sebagainya, mungkin tuan-tuan boleh mula dengan aktiviti ringan dulu. Contohnya berjalan 10 minit dulu. Kan? Lepas tu nanti naikkan 15 minit, 20 minit, 25 minit, 30 minit. Okey, secara perlahan. Jangan dipaksa diri sendiri. Sebab sometimes ada orang, baru ni sahabat saya lah. Saya terkejut juga sebab dia kematian mengejut. Dia tak, sepanjang pandemik dia tak bersenam langsung. Tiba-tiba hari yang kejadian tu dia pergi main futsal, pergi main bola. Saya ingat futsal tu bola. Dan dia kena heart attack. Sedangkan dia masih muda, umur saya lah, 30 lebih kan. Heart attack dan meninggal. Sebab dah lama tak senaman, tiba-tiba paksa diri. Yang ini yang bahaya. Itu kenapa badan kita ni pun perlu perlahan-lahan. Macam kita kalau kita pergi gym dan sebagainya pun sama juga. Kita tak boleh paksa diri kita. Kita ada limit badan kita. Tapi pelan-pelan kita naikkan kita punya limit. So kalau pada awal kan tak pernah senaman dan sebagainya kan, buat secara perlahan-lahan. Kalau tak tahu nak senaman apa, tanya kepada doktor utamanya ataupun pakar. Contohnya dari segi yang badan lah. Yang pakar-pakar yang berkaitan dengan badan. Nak start doktor lah. Ramai yang ada anak-anak doktor ataupun family yang doktor tu tanyalah mereka nak buat aktiviti apa yang sesuai. Kan? Ada yang berenang, ada yang basikal dan sebagainya. Tapi kena tengok. Okay. So, berapa lama nak buat aktiviti dalam seminggu tu kalau kata dah biasa buat kan 30 minit tu kan. Kalau boleh buat hari-hari, buat hari-hari. Kalau tak boleh buat hari-hari, 3 ke 4 kali seminggu. At least 30 minit. Kalau kata tuan-tuan boleh buat macam tu, dah alhamdulillah dah sangat bagus. Kan? Sebab target kita bukan jadi atlet. Ada orang memang atlet, dia lain dia punya sistem dia. Dia nak capai target dia lain. Okey. Okey, yang tu tips ketiga. Ni baru masuk tips ketiga. Ada masa lagi ke Cikgu Rahim? Takut lama sangat saya duduk sembang ni. Silakan. Oh silakan, okey baik. So kita masuk kepada tips keempat. Tuan-tuan, sometimes orang nampak benda ni tak penting. Tidur awal. Tidur awal, ini adalah satu benda yang sangat penting. Tidur awal dan solat.
banyak orang yang merasakan okey lah, cukup tidur pendek je. Yang ni semua buat aktiviti. Sedangkan kalau tuan-tuan tidur awal, salah satu kajian menunjukkan bahawa untuk kita maintain berat badan kita ataupun untuk kita perbaiki berat badan kita menjadi lebih baik adalah dengan tidur yang cukup. Sebab badan kita dia kena recover. Saya sebut nanti tentang limit. Tadi saya sebut tentang limit kan. Sebab yang itulah manusia. Manusia ni kita dicipta dengan limitasi. So kita kena memahami limitasi tersebut dari segi badan kita dan jangan kita paksa. Contohnya, kalau kata orang yang berumur macam saya 33 tahun ataupun mungkin macam Cikgu Rahim mungkin dah Cikgu Rahim umur apa dah Cikgu? Rahsia. Lansia 60 tahun dah. Okey. Tak apa, insyaAllah. Selagi belum 73 tahun, dikira orang muda lagi. Sebab dia cakap lansia tu lepas 73 Cikgu. Kalau wanita 77 tahun ke atas, baru kita panggil lansia lah, lanjut usia. Bawah pada tu kita panggil... Bukan rahsia. Oh, rahsia! Saya ingat ni Rahsia. Lansia tu lanjut usia, orang Indon cakap lah. Okey, rahsia. Tapi saya boleh teka lah. So kalau kata umur dalam 18 ke 60 tahun tu, at least kena ada tidur paling kurang 7 jam sehari. So miss, kalau kata tuan-tuan tidur pukul 10 kan, bangun pukul 5 pagi. Okey, cukup. Tapi cuma kadang ni masalahnya adalah kita hanya melihat diri kita. Tapi dekat rumah kita ada anak kita, ada cucu kita. Macam mana mereka pula? Adakah mereka tidur sama macam kita ataupun lain? Sepatutnya budak-budak yang umur contohnya 5 tahun dan ke bawah kan, dia kena tidur sekurang-kurangnya 10 jam. Dan means kalau kata pukul 9 dia kena tidur dah. Pukul 9 pagi ke 9 malam kena tidur, esok pukul 7 pagi dia orang bangun. Termasuklah waktu-waktu rehat depan tengah hari lah. Kalau kata contohnya diorang dah rehat pagi, tengah hari tu diorang dah rehat 2 jam, 3 jam, potonglah masa diorang rehat waktu malam tu. Tapi mereka perlu tidur yang cukup. Okey. Contohnya macam sekarang ni budak-budak sama 6 sampai 12 tahun. Mereka ni rajin nak guna gadget. Banyak di antara mereka yang tidur, kan 12 tengah malam duk main phone lagi. Adakah ini betul? Kan sepatutnya mereka kena tidur 9 sampai 12 jam. Kan sepatutnya pukul 9 malam tu dah tidur dah. 6 pagi esok nak bangun. Kan, tapi banyak di antara mereka sekarang ni, yang cucu-cucu lah tuan-tuan semua. Kalau saya ni anak saya pun ada seorang nonton. Kan, tapi kalau tuan-tuan mungkin dah cucu-cucu dah. Dan cucu-cucu ni patutnya dah disuruh tidur pada pukul 9 malam. Tapi sebab sekarang ni tok dengan nenek ni kesian. Kan, cucu nak main phone, bagilah main phone sampai tengah malam. Kan, ini adalah satu aspek yang tidak sihat. Sama ada dari segi pembinaan mereka, dari segi sosial mereka, dari segi kesihatan berat badan mereka, dari segi mental mereka sendiri. Kan, itu kenapa tuan-tuan dapat lihat budak-budak yang selalu main gadget ni, masalah yang pertama yang mereka selalu ada adalah anger management. Masalah untuk mengurus kemarahan. Mereka ni cepat marah dan mereka ni cepat hilang fokus. Kita suruh buat apa pun tak mau. Kerja nak duduk dekat phone je. Sebab ini adalah kesan virus gadget tu. Kesan ketagihan gadget tu menyebabkan kerosakan sasiah dan moral mereka tu. Itu kita kena jaga betul part ni. Kalau kata orang remaja pun, kan yang remaja ni patutnya 13-18 tahun ni kena rehat paling kurang 8 jam. 8 jam ke 10 jam. Okey. Janganlah kesian sangat. Sebab pada saya very simple. Kan, kita kesian sekarang, mereka teruk kemudian. Lebih kita tegas sekarang, mereka baik kemudian. Kan. Kalau kata kita sekarang ni duduk berlembut dengan anak, kalau dengan anak saya ni memang saya keras sikit. Kan, saya kalau kata gadget dengan anak-anak ni memang saya ketat. Untuk anak-anak saya yang kecil ni, yang 3 tahun tu saya bagi 1 jam je maksimum sehari. Yang untuk anak perempuan ni pun paling-paling pun 2 jam. Itu pun setiap kali dia orang tengok gadget, saya akan bersama dengan mereka. Saya takkan bagi dia orang duduk seorang-seorang tengok gadget ni. Sebab sekarang ni kita risau, even kita pakai YouTube Kids dan sebagainya, terkadang keluar iklan-iklan pelik-pelik. Kan, ini mampu merosakkan dia orang punya minda. So kita kena ada sekali dengan mereka, kita tengok benda tu. Tak kisahlah sama ada isteri ataupun suami ataupun orang yang dewasa kena monitor benda ni.
Jangan bagi mereka gunakan secara bersendirian. Dangerous, bahaya. Satu part dia akan merosakkan mental mereka lah. Dan at least kita dapat monitor lah daripada tengok apa dan sebagainya. Jadi orang yang tidur awal ni daripada itu, mereka akan lebih produktif. Itu kenapa dekat kajian dekat Jepun, mereka buat kajian tentang nap, tentang waktu rehat tengah hari. Orang yang rehat 20 minit pada waktu tengah hari dan orang yang tidak rehat 20 tengah hari. So kajian tersebut menunjukkan bahawa produktiviti untuk orang yang tidur pada waktu tengah hari meningkat 40% pada waktu petang tu. So menunjukkan bahawa rehat tu sangat penting untuk kita rest the mind for a while. Sometimes kita busy dan hari tu ada banyak kerja yang tak settle. Sebelum tidur catatkan apa yang kita nak buat, kan, tidur tanpa memikirkan tentang hal tu, esok baru kita fikir. Itu salah cara lah. Dan yang paling penting, tidur yang mencukupi ni menurut kajian dia, dia mengurangkan risiko kan kematian oleh penyakit-penyakit seperti jantung, penyakit seperti kolesterol, darah tinggi dan sebagainya. Dan ini ada kajian dia. Okey. Tadi yang tip keempat, kan, of course salah satu daripada tip keempat saya bagi tidak awal adalah solat lah. Kan, of course kalau solat ni banyak pergerakan fizikal dan sebagainya, yang itu pun boleh menjadikan kita sihat secara tidak langsung. Okey, tips yang kelima, ni saya yakin tuan-tuan selalu buat, kongsi makanan dengan orang-orang yang memerlukan. Kan, dalam hadis riwayat Tabrani, kan, Rasulullah menyebutkan tidaklah seorang Muslim itu makan sehingga kenyang sedangkan jirannya kelaparan. Jadi hadis ni nak ajar tentang apa? Kan, selain daripada kita memberi makan kepada, sebab dia hadis ni dia bercerita tentang janganlah makan sampai kenyang tapi jiran kamu tu dah lapar lagi. Kan, itulah Islam tu memang indah. Sebab dia bukan agama nafsi-nafsi, bukan agama individu. Dia agama komuniti, dia agama yang melibatkan orang lain. Dia agama yang melihat kepada dunia tu, kebaikan dia. So kalau kata orang bawa agama tu dan dia jadi orang yang sendiri-sendiri nak buat kebaikan, dia sendiri dia nak buat kebaikan, tak bagi orang lain jadi baik, kan, dia kena melihat kembali kefahaman dia tentang agama Islam tu sendiri. Jadi di sini hadis ni mengajar tentang perlunya makan secara moderate, makan secara sederhana. Dan jangan makan sampai kenyang. Ingat sama jiran kamu, kalau kata makanan kamu banyak, bagi jiran kamu juga. Okay, so share dengan orang-orang yang memerlukan. Bukan saja jiran, orang-orang yang memerlukan, orang yang miskin dan sebagainya. Saya yakin di komuniti kita ni ramai orang-orang yang tidak mampu seperti golongan B40. So, mereka inilah yang perlu dibantu. InsyaAllah kita bantu muslim lain dan Allah akan bantu kita. Kemudian yang tips yang keenam adalah makan bersama keluarga. Ini penting. Banyak di antara kita sekarang ni terutama memang dulu, kalau kata zaman dulu lah, biasa makan, ayah akan ada kat depan, kan, anak semua kat tepi lah dengan mak. Sekarang ni mak dengan ayah makan, anak duduk main game. Mak dengan ayah makan, anak duduk dalam bilik tak makan. Buat apa, dia buat benda apa pun tak tahulah. Sekarang ni dia jadi satu habit atau budaya, dan budaya ini adalah budaya yang tidak baik. Sebab Rasulullah dalam hadis riwayat Abu Daud bersabda, berkumpullah kalian dalam menyantap makanan bersama-sama, kerana dalam makan bersama itu akan beri barakah kepada kalian. Kemudian hadis seterusnya, ada kalanya Nabi SAW bertanya apakah menu pada hari ini, dan kalau kata menu tu Rasulullah suka, dia akan puji. Tapi kalau dia tak suka, dia tak cakap apa-apa. Hadisnya adalah hadis riwayat Muslim. Dan hadis ketiga, dan ada kala Nabi SAW mengajar adab dan sila makan kepada kaum keluarganya. Ada ketika Nabi SAW menggalakkan tamu beliau supaya menambah lauk pauk dan minuman. Hadis riwayat Al-Bukhari. Jadi tuan-tuan dapat tengok, bila cakap tentang makanan ni, Rasulullah banyak mengajar kita tentang adab. Okay. Pertama, adab bersama keluarga. So macam mana bila tengah makan? Bila tengah makan ni cerita benda-benda yang baik. Cerita tentang amalan-amalan yang soleh pada masa tu. Dan hari ni anak kita buat apa aktiviti. Kan, cucu kita buat aktiviti apa. Dan hari ni ada ilmu apa yang kita boleh share dengan masa time makan. Sebab saya rasa time makan tu time orang yang sudah tengah bertenang. Semua tengah bertenang, tengah makan.
So masa tu adalah waktu sharing yang paling baik. Okay, so makanlah bersama keluarga dan juga kawan-kawan, sahabat-sahabat. Kan? Okay, tips yang ketujuh adalah berpuasa. Kalau cerita pasal berpuasa ni, kalau kata saya pernah sampaikan sampai 1-2 jam. Tapi kita cut short everything. So kalau kita tengok ada kajian yang menunjukkan bahawa sebab dulu Rasulullah selalu berpuasa, kan? Rasulullah sahabat-sahabat berpuasa. Kan even pada bulan Ramadan, yes, of course kita wajib berpuasa. Tapi pada hari biasa, Nabi berpuasa contohnya pada hari Isnin dengan Khamis. Dan ada puasa-puasa special tentu. Tapi Isnin Khamis ni adalah puasa yang Rasulullah memang sunat. Yang sunnah Rasulullah puasa Isnin dan Khamis. Kan, tapi pada masa tu, kan orang tak buat kajian. Orang hanya follow. Kan Rasulullah buat ni bagus. Kan, sebab Rasulullah yang buat. Tapi sekarang ni, bukan orang Islam yang buat kajian. Tapi orang negara buat kajian, orang yang bukan Islam. Mereka mengatakan bahawa orang yang puasa alternate, macam Rasulullah punya style, Isnin dengan Khamis puasa. So mereka ni kan, kalau kata dalam masa 1 bulan, mereka boleh turun sampai 3% kepada 8%. Means kalau kata tuan-tuan 80 kilo contohnya, kan 8%, ataupun lebih kurang 10% macam dalam 8 kilo, 6 ke 8 kilo ataupun 6 kilo macam itulah. 6 kilo turun berat badan. Ataupun dalam 3 ke 6 kilo dalam masa 1 bulan. Tapi kena maintain. Okey, dalam masa 3 bulan kan, yang tu waktu peak untuk penurunan berat badan. Tapi jangan malam tu makan nasi kandar pula. Lagi kenal nasi kandar tak ingat kan. Kau banjir. Lepas tu cari pula dia maju dekat Penang. Habis clear. Okay. So kena tengok juga kat situ. So apa lagi kelebihan daripada puasa ni? Daripada kajian mereka buat, kan sebelum ni kalau kata orang tu ada masalah gula. Okey, masalah gula. Sebab masalah macam contohnya diabetes yang kedua, diabetes nombor 2. Diabetes nombor 2 ni means insulin dia kan tak boleh tarik gula masuk ke dalam sel badan. So sekarang ni dia meningkatkan kemampuan insulin tu untuk tarik gula. Lepas tu yang kedua, dia boleh turunkan tekanan darah. Okey. Saya ada seorang ustaz yang saya memang respect beliau. Mungkin ada yang kenal kot sini, Ustaz Rizal Abdul Jamil. Beliau sekarang ni dekat Ireland. Okey. Beliau adalah pesakit diabetes yang sekarang ni dah bebas daripada diabetes. Okey. Sebelum ni berat badan dia 133 kilo dia cakap. Sekarang ni berat badan dia 90 kilo. Dia boleh turunkan 40 kilo. Okey. Sebab dia diabetik, so dia bersenam, makan, jaga makan semua dan turun berat badan dia pada 90 kilo dan Alhamdulillah sekarang ni dia makin sihat. Lepas tu doktor yang follow up dia tu adalah Dr. Mahathir Mohamad. Doktor Tun Mahathir Mohamad. So Tun Mahathir Mohamad masih buat klinik dia lagi. So Ustaz Rizal ni adalah patient di klinik Tun Mahathir. So Tun Mahathir yang ajar dia macam mana nak jaga badan dan sebagainya. Dan Alhamdulillah kan sekarang ni tak perlu makan ubat lah. Dan dia hanya perlu jaga diet. Okay. So boleh. Tapi kena maintain. Dia pun memang tak makan lah nasi kandar semua dah. Okay, semua makanan dia makanan sihat je lah. Okay. Selain daripada tu dia boleh menurunkan kolesterol dan sebagainya. Okay. Kemudian yang seterusnya adalah yang ni ke-8. Tips ke-8 ni kadang orang lupa juga. Iaitu kebersihan gigi. Kalau tuan-tuan tengok Rasulullah ni, itu dengan sahabat-sahabat dia, mereka ni suka pakai siwak. Suka pakai berus gigi. Macam pagi berus gigi, lepas bangun tidur, lepas tu sebelum tidur dia orang akan berus gigi. Tapi kadang di antara wuduk dan sebagainya tu dia orang akan berus gigi lah. Kadang sekarang ni orang tanya kenapa dia Rasulullah macam tu kan. Rupa-rupanya kan dia ada satu part yang very important. Satu, kesan daripada gigi yang kotor dan kesan kesihatan yang menyebabkan gigi jadi kotor. Okey, yang pertama kesan gigi kotor kepada kesihatan. Contohnya endokarditis. Endokarditis ni adalah dia jangkitan kuman pada lapisan yang ada di kita punya jantung.
Jadi kes yang biasa kita jumpa lah. Okey, ataupun kita panggil sebagai endokarditis, di mana kuman-kuman di gigi ni yang dia masuk ke dalam saluran darah dan dia pergi pada jantung. Dan jadilah jangkitan di jantung. Okey. Selain pada itu, orang yang gigi tak elok ni, yang antara kesan dia adalah dia punya, kalau kata yang mengandung, dia akan ada masalah baby. Yang ni biasa kita jumpa juga. Kemudian jangkitan paru-paru. Of course, kalau kata dia gigi dia kotor, kuman banyak, dia akan masuk ke dalam, tiba-tiba dia terbatuk ke masuk dalam dia punya paru-paru, dia akan jadi jangkitan kuman. Okey. Kemudian kalau kata penyakit yang boleh menyebabkan gigi jadi teruk. Apa dia? Contoh macam penyakit kencing manis. Kencing manis ni, antara masalah kencing manis yang teruk adalah dia menyebabkan kita punya sistem pertahanan tubuh menurun. Itu kenapa tuan-tuan nampak orang-orang yang kencing manis ni banyak kena potong kaki. Nasib baik tak ada potong tangan, potong kaki lah. Potong kaki. Lepas tu kalau kata dia kena jangkitan kuman dekat mana-mana tempat dalam badan dia, dia akan jadi teruk, jadi lambat elok, even makan antibiotik pun lambat sembuh. Ini adalah masalah diabetes. Dan dia juga akan beri kesan kepada jangkitan di gigi. Jadi gigi yang berjangkit tadi dia lambat sembuh. Okey. Dan even pada kes-kes lain seperti macam masalah tulang, osteoporosis. Kemudian salah satu lagi adalah masalah lupa. Banyak masalah dia tu. So nak buat apa sekarang ni? So make sure tuan-tuan kalau kata setiap hari berus gigi. Macam mana Nabi buat? Pagi lepas bangun tidur kena berus gigi. Malam sebelum tidur berus gigi. Paling kurang. Lepas tu kena make sure makan makanan yang sihat dan kurangkan gula dalam makanan dan juga minuman. Okey. Lepas tu bergigi tu janganlah pakai lama sangat. Ada orang pakai sampai setahun pakai kedua gigi yang sama kan. Janganlah kedekut sangat. 3-4 bulan ataupun nampak kotor, bergigi yang baru. Dan jangan lupa tuan-tuan temunya umur yang atas 40 tahun ni, wajibkan diri sendiri setiap tahun kena buat medical check up. Buat walaupun rasa tak sakit, rasa sihat tak ada apa. Ingatlah bahawa kencing manis ni, dia bukan didiagnos pada hari dia sakit. Bila kita dah kata dia diabetes type 2, means dia dah sakit 5 tahun lepas. 5 ke 7 tahun lepas dia dah sakit dah kencing manis. Sekarang ni baru detect. Sebab sepatutnya kita jumpa dia pada waktu dia masih, gula dia masih tak boleh kontrol tapi dalam level yang masih rendah. Maksudnya yang kita perlu makan diet. Ni tak, dia terus datang kita macam, ni tak boleh dah diet, kena makan ubat terus. Means dia punya kes tu dah 5 ke 7 tahun yang lepas dah dia sakit. Sebab dia tak buat medical check up. So buat medical check up selalu. Dia setahun sekali kena buat. Tapi kalau rasa tak sihat, 6 bulan sekali dah kena buat. Dan yang seterusnya adalah jangan merokok lah. Jangan merokok. Sebab merokok ni dia merosakkan flora gigi tu. Di samping merosakkan gigi punya pertahanan. Okey, tips yang ke-9 dua yang terakhir dah. Nak habis dah. Okey. Tuan-tuan, kalau minum air tu pun sama juga, minum pelan-pelan. Jangan sampai tersedap. Dia sama macam makan tadi, makan pelan-pelan. Minum pelan-pelan, very good. Sebab apa? Dia bagi masa untuk perut kita hadam dulu. Jangan kita memaksa diri kita minum sampai terbatuk dan sebagainya. Okey. So yang terakhir. Okey. Yang ke-10, tips yang ke-10 adalah yang ni kalau kata yang nombor 10 ni biasanya kita boleh buat simposium. Boleh buat seminar selama 3-4 hari pasal benda ni. Yang ke-10 adalah tentang kesihatan mental. Mental health. Sekarang ni kalau tuan-tuan tengok even Kementerian Kesihatan Malaysia, macam kita punya Khairy Jaimuddin dan sebagainya, sekarang ni memang dia banyak bercakap tentang kesihatan mental. Even duit pun banyak jatuh pada kesihatan mental ni. Kadang sebab apa? Sebab kesihatan mental ni very important. Sebab Nabi daripada awal pun dah ajar pasal benda ni. Contohnya kalau kita tengok hadis Nabi bila seorang sahabat bertanya kepada Nabi, Rasulullah nasihatlah aku, advice me, nasihat aku. Rasulullah cakap kata jangan marah. Dia tanya lagi, Rasulullah nasihat aku, jangan marah. Sampai 3 kali,
Jangan marah. Kan? Sebab apa? Bila mental kita tak stable, bila kita duk marah, kan, kita akan keluarkan satu negatifnya emotion, dan kebanyakan masa kita akan memberi satu gerakan ataupun satu suggestion yang tidak tepat pada masa tu. Kemudian Nabi juga dalam sebuah hadis mengatakan tentang bukanlah orang yang kuat tu orang yang kuat bertumbuk, bukan orang yang kuat bergusti, tetapi mereka yang mampu menahan amarahnya. Okey, mampu menahan amarahnya. Jadi tuan-tuan, untuk mental health, of course, satu topik yang sangat besar untuk saya bincangkan pada malam ni, which need another satu lagi. Sebab saya pernah bagi tentang mental health ni. Mental health ni saya ambil masa 2-3 jam untuk kita jelaskan tentang mental health saja. Okay, sebab dia terlalu banyak untuk kita bincangkan. Tapi basically, untuk mental health, untuk fasa yang pertama, kan, tuan-tuan kena belajar teknik untuk relax. Banyak masa kita nak marah. Tapi sebenarnya kita ada teknik untuk kita relax. Contohnya, very simple thing. Tarik nafas 4 saat. Contoh, tarik nafas 4 saat. Hembus 6 saat. Contoh. Kan? Tarik nafas 4 saat, hembus. Ambil nafas panjang. Kan? Kemudian fikir yang positif. Pejamkan mata, kan, biarkan semua berlalu dan kita akan merasa tenang. Tapi kadang-kadang relaksasi ni pun tak berjaya. Kan? Sebab stres teruk. Masa inilah kita perlu berkomunikasi dengan ahli keluarga dan juga kawan-kawan. Sebab masalah masyarakat teman orang Melayu ni, orang muda utamanya, kan, sebab baru ni kita tengok ada yang budak umur 16 tahun ke 17 tahun yang lompat daripada bangunan. Betul ya cikgu? Lagi daripada bangunan lepas exam. Na'udzubillah min zalik. Kita doa lah tak berlaku pada ahli keluarga kita. Bayangkan budak berumur macam tu terjun. Dan baru ni di luar negara dikejutkan dengan seorang budak, kan, yang membunuh diri umur 10 tahun. Tuan-tuan, puan-puan, umur 10 tahun bunuh diri dengan gantung. Gantung diri umur 10 tahun. Sebab apa? Stres, kena bully dengan kawan-kawan dia. 10 tahun tuan-tuan. Anak-anak kita pun lagi besar pada tu, mungkin dah umur sebaik suku kita. Na'udzubillah, kita minta lah tak berlaku pada family kita. Baru je berlaku pada pada baru ni, bulan Oktober. Kes tu dalam pencangan mahkamah di luar negara, kes tu. Yang budak yang bunuh diri tu adalah budak autism. Budak yang ada masalah mental sikit. Okey, bukan masalah mental teruk lah, dia sikit je. Tapi dia bunuh diri sebab orang duk kutuk dia. Orang duk hina dia. Orang duk kutuk dia punya kulit dia. Dan memang budak-budak sekarang ni, dia punya pressure dia adalah dalam media. So seorang budak ni, budak kulit putih, dia kutuk budak perempuan yang kulit hitam ni yang autism ni, kan, mengatakan bahawa, kan, kamu ni adalah negro, kan, bunuh diri, kan, bunuhlah diri kamu sendiri. Dia cakap macam tu. Dia cakap dalam bahasa Melayu lah, kan. Dan budak tu bunuh diri, gantung diri dia. Ini adalah itulah kesian apabila tindakan tidak diambil oleh pihak guru, tapi walaupun dilaporkan oleh ibu dia lah. Tapi kita hopefully tak berlaku kat Malaysia lah benda ni. Tapi itulah, saya minta tuan-tuan tamanya, kan, selalulah berkomunikasi dengan ahli keluarga, dengan anak-anak yang sama yang masih remaja. Kan, sometimes kita nampak diorang ni nampak okey, kan, tapi mereka ni dalam melalui diorang punya gelombang. Dan tuan-tuan pun pernah berumur 17 tahun, pernah berumur 16 tahun. Masa tu memang orang panggil apa, dia punya emosi tu tak terkawal lah. Masa tu sangat aktif, cepat marah, semua nak cepat dan sebagainya. Tapi itulah pada masa mereka. Jadi kita perlulah menjadi orang yang sentiasa mendengar mereka ni, sentiasa memberi perhatian. Dan salah satu buku yang saya rasa yang sangat menarik lah, yang saya rasa tuan-tuan boleh baca adalah buku Hassan Al-Banna, kan. Dia tulis tentang ayahku Hassan Al-Banna, something like that lah. Tapi dia nak cerita tentang macam mana Hassan Al-Banna tu, kan, mengurus anak-anak dia. Macam mana Hassan Al-Banna tu mengurus anak-anak remaja dia. Tapi sangat menarik, kan. Saya tak sangka orang yang sebusy dia, kan, sebusy beliau, kan, boleh mendidik anak-anak dia sampai level macam tu.
Nanti tuan-tuan boleh cari dekat buku tu, dekat mungkin ada kat Shopee, dekat internet sebagainya. Tapi buku tu memang pada saya sangat recommended lah untuk baca, terutama orang-orang yang dah ada anak ataupun ada cucu. Very good. Read lah. Okey, kalau kata yang kedua tu tak berjaya juga, dah communicate sebagainya, masih duk stres. So yang terakhir adalah bertemu dengan pakar psikologi. Kan? Sekarang masalah masyarakat kita utamanya adalah skeptik. Masalah skeptik ni dengan apa? Dengan orang-orang yang depressed, yang ada masalah mental. Jumpa pakar psikologi dah digelar sebagai orang gila dan sebagainya. Tapi ini adalah satu penyakit yang perlu diubah. Macam tu juga dengan penyakit bully di sekolah-sekolah yang menyebabkan mental rupture. Baru ni, setuju tak setuju, mungkin tuan-tuan boleh ni. Ada menteri pula keluarkan kenyataan kata, kan, isu penderaan seksual adalah tidak penting. Kan, tak perlu dibahas dengan. Tapi saya jujur saya tak setuju. Sebab apa? Kan, penderaan seksual, penderaan mental, bully dan sebagainya, dia memberi kesan jangka panjang kepada orang yang dibuli. Kan, sama ada dibuli secara fizikal, dibuli secara mental, dibuli secara seksual dan sebagainya. Dia memberi kesan jangka panjang dan akan beri kesan sampai dia tua. Dia akan ingat sampai bila-bila. So yang inilah yang kita perlu hadang daripada awal. Dan untuk penutup, saya nak sebutkan, ini saya baca daripada buku-buku Hamka. Saya ni rajin baca buku Hamka. Semua kenal ikut Hamka. Hamka ni adalah ulama Malaysia yang hebat, yang menulis buku tafsir Al-Azhar. Salah satu buku tafsir yang saya rasa memang sangat best lah. One of the best book yang saya pernah baca tentang tafsir. Selain beberapa tafsir yang lain, tafsir Al-Azhar ada tafsir yang sangat bagus. Jadi beliau mengatakan, kan, yang pertama, sabar dan teguhkan hati dalam menuntut ilmu. Jangan lekas bosan dan kecewa. Bukan sahaja menuntut ilmu, bahkan segala perkara, pekerjaan, usaha, semuanya berkehendak pada kesabaran. Kemudian tubuh yang sihat menjadikan hati gembira. Dan kegembiraan adalah pelita terang untuk kegelapan jalan hidup yang ditempuh. Buya Hamka. Jadi alhamdulillah mungkin itu saja Cikgu Rahim pada malam ni. Okey, doktor bukan ustaz lah. Doktor bukan ustaz. Okey, insya-Allah saya harap persiapan malam ini bermanfaat pada semua. Dan terima kasih kepada semua dan juga kepada Cikgu Rahim khasnya yang menjemput saya pada malam ini. Semoga kita bertemu lagi insya-Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan katsiran diucapkan kepada Dr. Imaduddin bin Johar, Muhammad Imaduddin bin Johar. Bolehlah dikatakan ustaz kerana tuan-tuan dan puan yang dengar tadi, doktor kita ni, ahli perubatan kita ni bercakap mengenai penjagaan kesihatan khususnya di mana bagaimana kita dapati bahawa dalam Islam sendiri, khususnya Rasulullah SAW sendiri mengamalkan cara hidup sihat yang mana yang diterangkan oleh doktor tadi memang berkaitan dengan cuba tip-tip yang disampaikan adalah sebagaimana yang dianjurkan, bagaimana yang dilakukan oleh sahabat-sahabat yang sebenarnya dalam Islam sendiri menggalakkan kita melakukan yang demikian, tetapi kita sebagai penganut orang Islam sendiri yang mengabaikan dia sebenarnya. Jadi oleh sebab tu maka kesihatan kita mungkin agak kurang baik kerana kita tak mengambil perhatian sangat tentang penjagaan kesihatan. Jadi 10 tip yang diberikan saya rasa sangat menarik untuk tuan-tuan dan puan-puan. Jadi banyak tuan-tuan, saya pun dah jadi lupa sebab saya tak catat, tapi tuan-tuan boleh rujuk balik nanti, boleh buka balik video ni, nanti kami akan share dalam YouTube. Jadi tuan-tuan boleh buka banyak titel, tuan-tuan boleh salin balik, boleh tulis balik. Sebab saya tak salin tu lah dalam YouTube. Nanti kita akan rakan dalam YouTube. Tapi berkaitan dengan apa yang disebutkan tadi, yang mana seronok juga saya dengar tadi, cara makanan, macam mana kita kontrol makanan kita setiap hari.
yang mana pinggan kita tu kita buat empat bahagian. Pecahkan pinggan kita tu kita pecah kepada 4 bahagian, ataupun ada macam tapue yang ada 4, 1/4 dalam tu, dalam satu tapue tu ada pecahan-pecahan dia. Jadi masukkan satu untuk apa protein, satu lagi untuk nasi, dan 2 lagi adalah untuk sayur dan buah-buahan. Macam tu saja. Jadi maksudnya kurangkan makan karbohidrat tu, kita ambil hanya 1/4 saja. Untuk jaga terutamanya untuk mengatasi masalah berat badan dan juga lain-lain lah yang telah disebutkan tadi. Tu yang tip yang kita rasa sangat baik, yang idea yang sangat baik yang kita tak saya tak dengar lagi lah yang pembahagian 1/4 daripada pinggan tu. Pinggan bagus. Okey, alhamdulillah. Lepas tu tuan-tuan, saya tertarik juga mengenai apa yang disebutkan mengenai gadget-gadget kepada anak-anak ni. Sekarang ni sebenarnya saya pun sebagai guru sebenarnya risau lah. Bagaimana apa kita bila berlaku pandemik ni, kita terpaksa membuat pengajaran PDPR di rumah, pengajaran dan pembelajaran dari rumah. Jadi anak-anak di rumah. Jadi semua orang secara tak langsung sekarang ni, semua yang duduk di mana cukup pantau, yang tak pernah ada komputer, semua kena adakan komputer. Dan kena adakan internet. Sebelum ni tak ada internet, sekarang ni semua ada internet. Ada pemantauan. Jadi anak-anak ni tahu mereka cakap, mereka dapat saja mereka belajar. Tapi ke mana mereka pergi? Kadang-kadang kita tahu tujuan gunakan internet tu adalah untuk belajar. Tetapi kita tak pantau, dia belajar pun tak, tetapi dia pergi apa, melayari ke mana-mana yang kita tak tahu, yang bahaya, yang kesan dia adalah sangat bahaya, dan khususnya dari segi kekuatan keimanan dia nanti semua akan terjejas, insya-Allah kita takut. Selain daripada yang doktor sebutkan tadi, sebenarnya masa rehat perlu yang panjang untuk mereka. Pukul 9 kadang-kadang kena tidur lah. Tetapi oleh kerana adanya gadget-gadget ni, walaupun dia masuk bilik tidur, kadang-kadang dalam selimut dia tu terpasang. Kita ingat tutup lampu lah, tetapi dia pasang, jadi tak tidur. Jadi kawalan. Memang sekarang ni ada semua dah, kampung-kampung semua ada dah. Dia punya apa, pemancar-pemancar dia merata sudut dah ada dah. Jadi boleh sampai kepada semua. Dia tak pernah dapat, tiba-tiba dia dapat benda tu. Dia boleh tengok kat Google tu, boleh cari macam-macam. Dia tahu. Jadi belajar pun tak. Yang cikgu, waktu kelas cikgu buat tu, dia pergi ke tempat lain. Jadi sekarang ni berlaku memang macam tu. Jadi sebab lambat mengambil masa. Awal-awal dapat benda tu, dia banyak pada benda yang negatif yang akan pergi. Kalau tak ibu bapa tak menjaga, wallahualam. Jadi sedikit daripada saya. Tetapi masa kita sebenarnya tak mengizinkan. Macam Dr. Imad sebutkan tadi, banyak lagi yang boleh dikongsikan tadi. Kalau kesihatan mental dia boleh ambil apa 2 jam punya kuliah atau lebih. Yang lain-lain tadi, semua setiap satu topik tu boleh dibincangkan dengan panjang. Jadi wallahualam nanti mungkin ada kesempatan masa kita boleh mendengar daripada Dr. Imad benda tu, mungkin kita boleh jemput lagi, wallahualam. Tetapi malam ni nampak macam tadi dianjurkan untuk tidur awal. Nak tidur awal ni dah pukul 11 dah tuan-tuan. Kita dengar daripada Dr. Imad seorang saja dah pukul 11 macam tak sembang. Jadi tak banyak yang rasanya sesi perkenalan tak berapa nak memanglah macam mana disebutkan tadi, dulu bersekolah di SMKA lah kalau mendengar ya. Kemudian selesai tu matrikulasi kot, lepas tu pergi sambung ke buat doktor di Indonesia, pulang dan berkhidmat sebagai doktor. Sekarang ni berkhidmat, doktor sebut tadi, berkhidmat di pintu masuk negara, iaitu di lapangan terbang dan juga di port pelabuhan terbang. Saya sebelum saya nak tanya Dr. Imad, adakah daripada dulu sebelum COVID ni memang ada doktor yang ditempatkan di lapangan terbang, dan juga memang daripada dulu ke memang doktor memang ada yang di in charge untuk lapangan terbang dan juga
pintu masuk negara ni di apa pelabuhan, ataupun bila COVID ni nak apa masalah COVID ni menyebabkan ditempatkan macam tu. Macam mana nak tanya? Okey. Memang doktor dah ada dekat airport dengan seaport. Sebab pintu masuk negara ni jadi di bawah kesihatan awam, public health. Seperti mana macam klinik kesihatan daerah, seperti mana juga dengan PKRC dan sebagainya, semuanya di bawah kesihatan awam. Jadi pelabuhan ataupun point of entry kan, adalah salah satu daripada kesihatan awam, public health yang ada daripada awal dulu lagi lah. So contohnya kalau kata orang international nak masuk, kan kita sebut tentang kuarantin tu kan. Kita nak kuarantin international punya passenger, dan tu adalah di bawah kesihatan awam. Okey. Yang in charge tu lah kat sana. Dan saya sekarang ni memang in charge kat sana lah. So siapa nak masuk kena kuarantin lah. Saya lah tu yang in charge tu. Maksud dia sebelum ni memang ada, tapi mungkin lah penyakit lain tu kita, tapi bila COVID-nya, masalah COVID ni lagi lah benda tu. Sebelum ni mungkin ada wabak lain dan sebagainya, tapi memang ada doktor yang ditempatkan di situ daripada dulu sampai sekarang lah. Maksud dia macam tu lah. Okey. Ya, betul. Dr. Iman, cuba baca dekat kita layani mesej dulu. Dekat apa mesej in call message ada satu soalan lah. Tapi tak tahulah adakah bidang apa Dr. Iman daripada Siti Nur Mirzah Atirah. Okey. Beliau ada masalah tukar injak jantung. Okey, so yang pertama kalau kata kita nak cakap tentang masalah tambah darah sebagainya ni, setiap orang ni dia berbeza lah dari segi tubuh badan dia. Ada orang yang memang akan ada masalah anemia kan daripada masa muda dia disebabkan oleh masalah tulang sebenarnya, sebab kita punya yang masukkan darah ni adalah tulang. Okey. So kalau kata tulang masalah, contohnya dia ada masalah genetik dekat tulang ataupun masalah kanser dan sebagainya, dia akan ada masalah darah. Dalam kes beliau ni adalah masalah injak jantung. Dia melakukan pembedahan, okey, dan kemudian bila luka jantung tu darah tu dia akan dihancurkan dengan sebab apa, dia pakai satu benda yang bukan injak jantung yang sebenar. Dan itu adalah satu benda yang biasa sebenarnya kan untuk orang macam ni. So dia punya solution dia kan, of course yang pertama adalah dia kena makan lah, macam iron dan sebagainya, dia ada ubat dia. Ada ubat iron dan sebagainya kan. Dan selebihnya adalah dia kena jaga kesihatan lah. Kena jaga kesihatan tulang dan sebagainya. Sebab dia macam contohnya apabila dia dah mula ada osteoporosis, masalah tulang dan sebagainya kan. Jadi sebab kita tahu bahawa tulang ni dia menghasilkan lebih 90% kita punya darah. So kalau kita tulang tak sihat, so penghasilan darah tu dia akan jadi kurang, tak sihat. So selalu dah jaga kesihatan. Sebab sukan ni salah satu cara untuk kita mengurangkan osteoporosis contohnya. Okey. Tapi of course tengoklah fizikal tu kena agak-agak lah, sebab kalau kata orang yang ganti jantung ni nak kena tengok juga masalah jantung dia daripada awal tu sebab apa. Adakah sebab dia ada contohnya rheumatoid arthritis sebenarnya. Orang yang pernah ada jangkitan, bukan jangkitan, antibody menyerang dia punya injak jantung contoh kan. Ataupun dia punya masalah jantung tu disebabkan oleh dia kena heart attack. So dia different dia punya management dia. Okay, so kita tengok. Dari situ baru kita boleh rangka dia punya aktiviti apa yang dia boleh buat dengan persesuaian. So jangan suka hati buat aktiviti, terutama kalau kata yang orang yang ada masalah daripada jantung ni lah. Dia kena rujuk pada doktor yang in charge pada dia, sama doktor pakar ataupun doktor perubatan untuk menyelesaikan isu-isu yang berkaitan lah. Okay. Tuan-tuan, saya nak bagi peluang kepada seorang yang lagi untuk berinteraksi. Jadi siapa yang nak ambil kesempatan ni, saya persilakan. Seorang. Ada tuan-tuan dan puan-puan? Siapa yang nak berinteraksi dengan Ustaz, dengan Ustaz doktor kita ni?
Saya nak berinteraksi. Terima kasih Cikgu Rahim. Okey, silakan. Assalamualaikum Dr. Ustaz. Waalaikumsalam. Saya nak tanya, kenapa selepas kita dah ambil vaksin, yang pertama dan yang kedua, untuk diri saya lah, saya selalu tak sihat. Selalu tak sihat, saya rasa macam susah nak nafas. Ada satu hari saya rasa tak boleh nak bangun, pening. Ada satu hari saya semput, tak boleh nak nafas. Ada masa letih yang sebelum ni tak pernah saya rasa. Saya ada masalah jantung, masalah injap. Dan saya tak buat operation pun. Terima kasih doktor. Okey. Terima kasih atas pertanyaan tu. Okay. Vaksin ni dia bukan datang tanpa kesan sampingan. Kan apa-apa saja ubat-ubatan kan, dia mesti ada dia punya side effects dia. Okey, sama ada side effect tu berlaku atau tidak, dia depend kepada tubuh manusia itu sendiri. Dan seperti saya cakap sebelum ni, kan, setiap manusia tu dia berbeza cara penggunaan dia terutama terhadap ubat. Kan ada orang yang dia terima ubat, macam saya dapat vaksin, saya just rasa ngantuk saja. Tapi ada orang yang dapat vaksin dia jadi demam. Ada orang yang dapat vaksin dia jadi rasa tak sihat dan tak larat. Tapi mungkin saja ia mungkin tidak ada kaitan langsung dengan vaksin. Mungkin saja badan kita yang deteriorate sebab kita dah ada penyakit. Okey. Yang pertanyaan dia, adakah kita dah bertemu dengan doktor untuk review keadaan kita? Sebab tadi yang dimaklumkan kata ada masalah injap. Kan adakah masalah injap tu makin teruk sekarang ni? So kita kena check juga. Kan? Ataupun ada masalah-masalah baru yang kita belum pernah ada sebelum ni yang kita tak detect. Sebab saya jujur saya cakap bahawa masyarakat Malaysia ni dia kurang buat check up. Kan? So sekadar masalah yang dia ada sebenarnya masalah yang dah lama. Sekarang ni tiba-tiba wujud. Kan? Mungkin saja disebabkan oleh vaksin, wallahu a'lam. Tapi mungkin saja disebabkan oleh penyakit yang dia sendiri tak pernah check. Ataupun penyakit yang dah sedia ada yang mungkin makin teruk. Okey. Tapi basically kalau saya tengok memang tidak ada ubat dalam dunia ni yang tidak ada kesan sampingan. Kan cuma kita nak kena tengok adakah betul ia disebabkan oleh vaksin ataupun disebabkan oleh hal-hal yang lain, disebabkan oleh badan kita dan sebagainya atau penyakit kita yang dah kronik. Yang tu saya boleh jawab lah. Kan, sebab masa ni saya ada 100 orang staff yang berada di bawah saya, semuanya divaksin dan alhamdulillah 100 mereka tidak ada komplain selepas divaksin lah. So mungkin saya tak jumpa lagi lah yang ada masalah sebab family saya pun semua divaksin dan semua sihat sejahtera sampai sekarang. Tapi itulah sekadar Allah nak uji dan orang lain yang saya mungkin tak kenal masa ni. Okey, tapi masa ni siapa yang saya kenal semua insya-Allah okey. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Dr. Ustaz. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan, sekarang ni dah pukul 11.10 dah. Rasanya cukuplah untuk setakat ni. InsyaAllah kalau tuan-tuan berminat dengan nak mendengar lagi pada Dr. Imat kita, nanti insyaAllah kita mungkin ada kelapangan waktu yang sesuai, mungkin kita boleh berinteraksi lagi dengan doktor. Kerana doktor selain daripada sibuk dengan urusan kerja waktu office biasa, Dr. Imat kita ni sebenarnya sibuk juga dengan NGO, terlibat dengan Ikram sebagai ketua Angkatan Muda Ikram saya rasa ni dekat Pulau Pinang. Jadi banyak aktiviti melibatkan NGO, juga sibuk selain daripada sibuk menjaga kesihatan seperti mana yang katakan tadi, tip di antaranya banyak kesenaman. Tadi sebut kata kapal langkah dapat reward. Saya tak tahu tu kata reward. Saya duduk melangkah merata lah, hiking merata semua, tapi tak pernah pergi rujuk kat mereka nak cari reward tu. Jadi tak tahu nak kena dapat tip ni macam mana nak dapat reward. Sampai dapat jam harga 500 tinggal RM20. Wish, seronok tu. Ada juga ni. Tapi dapat hadiah persaraan. Allahuakbar. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian,
Mungkin ada masa nanti mungkin kita dapat berjumpa lagi dengan doktor muda 33 tahun, Puan Imat kita ni. Saya baru bersara Imat 60 tahun. Tadi rahsia ni 60 tahun. Okey. Tuan-tuan, untuk besok tetamu kita untuk malam esok adalah Ustaz Amir Hakimi bin Amran. InsyaAllah Dr. Amir Hakimi bin Amran akan bersama dengan kita untuk malam esok. Jadi diharap tuan-tuan dapat menyertai lagi program untuk malam esok kerana doktor ni bukan doktor, ustaz ni adalah ustaz lagi muda. Kalau tuan-tuan bisa ingat Ustaz Abhar bin Abdul Halim itu ni rakan Ustaz Abhar Abdul Halim, anak cikgu Abdul Halim. Okey. Jadi memang doktor muda belajar di kitab, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan, jadi sebagai penutup pada malam ni nak minta Ustaz Imat untuk membacakan doa untuk kesejahteraan, kesihatan kita semua. Tadi cerita pasal kesihatan, untuk kesihatan kita, untuk kesejahteraan kita, untuk kejayaan kita di dunia dan akhirat. Jadi nak mohon kepada Ustaz untuk bacakan doa untuk kami aminkan bersama sebagai penutup kita. Silakan Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Saat ini kami mengangkat tangan memohon kehadrat-Mu, memohon perlindungan dan pertolongan daripada-Mu, ya Allah. Kami sedar, kami akur bahawa bab pandemik COVID-19 ini adalah teguran daripada-Mu, ya Allah. Maka Engkau ampunkanlah segala dosa kami, ya Allah. Kesalahan dan kesilapan kami, ya Allah. Bantulah kami, hamba-hamba yang lemah ini, ya Allah. Angkatkanlah, hapuskanlah wabak ini. Lenyapkannya, wahai Tuhan yang Maha Berkuasa. Ya Rabbal Alamin, bimbinglah kami, keluarga kami, anak-anak kami, jiran tetangga kami, dan negara kami, dan seluruh dunia daripada wabak ini, ya Allah. Sembuhkanlah mereka yang telah dijangkiti, sembuhkan mereka yang sedang dirawat, ya Allah. Berikan kekuatan dan kesabaran kepada barisan hadapan kami yang sedang bertukar lumus berjuang merawat pesakit-pesakit dan memerangi wabak ini, ya Allah. Ya Zal Jalali wal Ikram, sesungguhnya kami amat sedih dengan apa yang menimpa kami ini, ya Allah. Hanya Engkau lah yang Maha Berkuasa. Berikanlah kami kekuatan, ya Allah. Berikanlah keupayaan agar kami menghadapi situasi ini. Semoga kami dapat memperbaiki kekurangan kelemahan kami, ya Allah. Semoga ada hikmah di sebalik ujian ini. Semoga semakin kuat imanan dan ketakwaan kami padamu, ya Allah. Ya Jabbar, ya Mutakabbir, kami sedar banyak yang mahu Engkau tunjukkan kepada kami atas musibah ini. Ampunkanlah kami, ya Allah. Ya Allah, jika ini adalah kemurkaan-Mu pada kami, jentiklah hati kami agar kami sedar akan kesilapan yang telah kami lakukan. Semoga kami sentiasa bermuhasabah diri kami. Semoga dapat diperbetulkan kehidupan kami, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, dekatkanlah hati-hati kami dengan-Mu agar sentiasa beribadah kepada-Mu, ya Allah. Berikanlah kami peluang dan ruang lagi untuk sentiasa berjemaah di rumah-rumah-Mu, ya Allah. Ya Allah, jauhkanlah kami daripada perasaan hasad, dengki, dendam dan buruk sangka sama kami. Berilah di sebalik semua musibah ini agar umat Islam semakin kuat dan hidup aman dan damai. Terangilah hidup kami dengan cahaya petunjuk-Mu. Limpahilah kami dengan rahmat kasih sayang-Mu. Sejahterakan kami dunia dan akhirat, ya Allah. Ya Rahman, ya Rahim. Kurniakanlah kekuatan kepada kami dengan sebab bacaan Al-Quran. Kurniakanlah kekuatan dan kesihatan kepada kami dengan kemuliaan dan ketinggian Al-Quran. Ampunilah kami dan perkenankanlah doa kami dengan kemuliaan mujizat Al-Quran. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar.
Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Minna minkum taqabbal ya karim. Alhamdulillah tuan-tuan, selesai program kita malam ni. Jadi kami mengucapkan jutaan terima kasih kepada Ustaz Dr. Muhammad Imanuddin bin Johar atas kesediaan untuk bersama kita pada malam ni dan seterusnya berkongsi ilmu yang saya rasa memberikan tip-tip tadi 10, bukan 10 tip saja tuan-tuan. Kalau setiap tip tu banyak lagi tip yang diceritakan di dalam tu. Saya rasa entah berapa tip, saya tak tahu banyak yang telah disampaikan tadi yang sangat bermanfaat, khususnya untuk jika kita menjaga kesihatan kita. Di mana yang disebutkan tadi, orang Jepun pada ketika ni mereka hidup sekitar dekat 100 tahun sebelum tu adalah kebiasaan berbanding dengan kita. Maksud dia negara-negara maju bila mereka mengamalkan cara hidup sihat, mungkin usia Allah bagi usia yang lebih baik dengan walaupun usia 90 tahun tapi tak nyanyuk lagi. Kita ni kalau dah 90 tahun selalunya nyanyuk. Tu masalah dah. 70-80 tahun dah nyanyuk. Tapi orang lain 90 tahun boleh panjat pokok lagi. Jadi itulah kalau kita gunakan nikmat. Kalau kita belajar, kita dapat tahu macam mana nak buat dan kita amalkan, insya-Allah benda tu akan jadi satu punca penyebab pada kita boleh terus berfikir dengan baik. Boleh jaga kesihatan mental kita. Jadi sampai setakat ni saja program kita pada malam ni. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi malam esok. Assalamualaikum. Terima kasih doktor. Terima kasih Cikgu Rahim. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bertemu lagi ya.